Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang muliakan lagi dikasihi tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimah, para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang diberkati ini, selagi kita diberi kasih sayang, inayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita mengimarahkan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita tunaikan salat subuh secara berjemaah, dapat kita menegakkan sunnah junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ya, kita dapat meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Dan hari ini insya-Allah kita lihat solat kita pada surah Ali Imran ayat yang ke-121. Baik, jadi potongan ayat pagi ini insya-Allah kita akan lihat iaitu hal yang berkaitan dengan penjelasan tentang peperangan Uhud. Subhanallah ya. Peperangan Uhud merupakan peperangan yang kedua yang berlaku setelah mana Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Masa di Mekah, umat Islam masih lagi lemah, maka tiada lagi perintah berperang. Jadi ayat yang berkaitan perintah berperang itu diturunkan pada tahun 2 Hijrah. Pada tahun 2 Hijrah. Maka peperangan yang pertama itulah peperangan Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Dan itulah Ramadan yang pertama yang difardukan ke atas umat Islam. Dan kemudian berlakunya peperangan Uhud. Jadi dalam ayat yang akan datang ni bukanlah maksud Allah Ta'ala nak cerita kepada kita ni daripada awal sehingga akhir. Tetapi sini ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala tekankan, ambillah pengajaran daripada sesuatu perkara yang berlaku. Itu yang tibar ya. Jadi Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang muslimin dan muslimat Allah Ta'ala, bukan nak cerita semua benda. Sebab Al-Quran ni bukan macam filem, dia ada permulaan tu sampai ada happy ending dia, akhir dia. Jadi Al-Quran ni makna yang sebenarnya adalah supaya kita mengadaptasikan apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita ini. Kita faham, kemudian kita beramal dengan apa yang disarankan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebagai renungan kita dalam ayat yang lepas, kalau kita masih ingatlah, iaitu Allah SWT berpesankan kepada kita tentang keadaan terutama orang-orang munafik. Sebab orang munafik ini, janganlah sampai kita suka pada mereka sedangkan mereka benci kepada kita. Tetapi mereka menyembunyikan kenifakan mereka itu. Mereka tak tunjuk. Jadi berhati-hatilah. Sebab mereka ini sekiranya satu musibah menimpa umat Islam, maka mereka akan berasa gembira. Suka mereka tak kesusahan yang menimpa umat Islam. Tu Allah Akbar.
Tetapi kalau umat Islam mendapat kemenangan, keberuntungan, ya, maka mereka akan merasa sedih, ya, rasa marah dan sebagainya. Itulah perangai mereka, ya. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan kita semua tu supaya bersabar dan bertakwa. Kerana perbuatan orang munafik itu insya-Allah tidak akan menjejaskan dan sesuatu merosakkan kita. Janganlah kita ikut mereka insya-Allah, ya. Baik, jadi seterusnya insya-Allah kita lihat pula. Kita lihat apa munasabah kenapa didatangkan pula setelah diceritakan hal orang munafik itu didatangkan ayat yang berkaitan dengan peperangan Uhud, ya, peperangan Uhud, ya, iaitu yang berlaku pada tahun 3 Hijrah, ya. Baik. Jadi maka dalam ini maka Allah Taala mulakan. Ya, sebelum ini kita tak dengar lagi peperangan dah. Tu, ya. Allah Taala mula menceritakan hal yang berkaitan dengan peperangan. Yang dahulu tu perangai yang kita kata apa? Yang kecil-kecil je dah. Ini di antara peperangan yang besar tadi. Lalu Allah telah pindahkan membuat tentang peperangan di medan pertempuran yang amat hebat, iaitu adalah peperangan Uhud. Secara keseluruhannya, sebagaimana dalam peperangan Badar, dalam peperangan Badar, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memuji para sahabat dengan keimanan mereka. Mereka tidak gentar menghadapi musuh-musuh mereka meskipun bilangan mereka yang sedikit. Allahu Akbar, ya. Sebab itulah kita kena ambil pengajaran, ya, kekuatan bukan berada pada bilangan tetapi pada keimanan. Orang Islam ni dia hebat dengan iman dia. Dengan amalan dia. Sebab kita mendapat pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, segala apa yang berlaku semuanya berada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka tidak mustahil yang sedikit mengalahkan yang ramai. Sebab itulah juga kalau kita lihat peristiwa, ya, yang berlaku peperangan juga, peperangan Hunain. Peperangan Hunain yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah lah. Di mana orang Islam melihat bilangan mereka yang ramai. Mereka ramai, jadi kata mereka, hari ini kita menang lah. Awal lagi. Seolah macam mereka yakin mereka menang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka. Mereka telah disegah hendak. Maka pada kali pertama berkecamuk tentera-tentera Islam. Ya Allah, ya, yang tinggal hanya beberapa orang. Rasulullah SAW, Sayyidina Ali dan beberapa orang saja sahabat. Yang lain habis bertempiaran nak selamatkan diri. Sepatutnya Allah Ta'ala ikutan semula, mereka bersatu semula, buat strategi semula. Alhamdulillah, umat Islam menang. Itu pun lah kita ambil iktibarat. Bilangan yang ramai pun boleh kalah. Ya? Okay, baik. Jadi, ya, jadi insya-Allah kita lihat perkembangan yang Allah telah ceritakan tentang peperangan Uhud ni. Baik. Kalau ayat yang sebelumnya dikaitkan dengan apa? Kita ni mesti berjaga-jaga terhadap orang munafik. Dan sebenarnya rentetan daripada ayat tersebut adalah, ya, sebelum berlakunya peperangan Uhud, inilah satu gejala yang dibawa, ya, oleh ketua orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Tujuannya adalah untuk memporak-porandakan sahabat-sahabat baginda dengan tujuan supaya Islam kalah awal-awal lagi. Allahu Akbar, ya. Ingat orang munafik ni amat bahaya sekali, ya. Jadi insya-Allah kita lihat kepada tafsiran terjemahan pada ayat yang ke-121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Baik, jadi dalam ayat ini, ya, Allah Ta'ala memperingatkan, wa idh qadawta min ahlika, dan ingatlah ketika kamu yang Muhammad, ya, berangkat, ya, pada pagi hari, ya, qadawta pada pagi hari, dari rumah, dari rumah keluargamu, tubawwi'ul mu'minina maq'idal qital, dan kau menempatkan orang-orang yang beriman pada posisinya untuk berperang. Iaitu Allah buat persediaan tadi. Wallahu sami'un alim, dan ingatlah Allah Ta'ala mendengar lagi maha mengetahui. Okey, baik, ya. Jadi hal sini dalam ayat ini Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita sebenarnya,
Iaitu peristiwa di mana Nabi SAW pada pagi hari pangkat keluar atau menyediakan strategik baginda. Baik. Jadi kalau kita ingat rentetan sebelum berlakunya peperangan Uhud ini, setelah berlakunya peperangan Badar, kemenangan perang Islam, maka sebelum orang kafir mereka melarikan diri ataupun kata lain berpatah balik ke kota Mekah, maka Abu Sufyan yang ketika itu adalah yang menjadi ketua tentera musyrikin. Dia seolah mencabar tentera Islam. Jadi kita tahun depan, itu masa yang berlaku peperangan Badar tahun 2 Hijrah. Jadi kita tahun depan kita jumpa semula. Tu yang mencabar ya. Baik. Jadi Nabi SAW terima cabaran ni. Terima cabaran ni. Baik. Jadi sebelum keluar ke peperangan Uhud, perang Uhud tadi, maka Rasulullah SAW telah bermesyuarat dengan para sahabat dan mereka yang berada di Madinah tadi, mengambil pandangan. Subhanallah. Cuba kita lihat. Inilah kita kena ambil inisiatif. Walaupun Nabi SAW direct, kalau Rasulullah putus saja tidak menjadi masalah. Tapi mesyuarat. Sebab mesyuarat itu keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Pentingnya mesyuarat dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Mengikut contoh dibuat oleh Nabi SAW. Jadi Nabi mengambil pandangan kepada mereka. Baik, sekarang ni kita nak tempatkan tentera kita di mana? Adakah kita nak bertahan dalam kota Madinah? Sebab dalam kota Madinah kita fahamlah, mana kita ada benteng kita semua sebagainya. Masa lebih kuat sikit. Ataupun nak buat perang di luar. Buat perang di luar. Baik, jadi ramailah. Sebabnya sahabat yang pergi masa peperangan Badar tu mereka tak sangka akan berlakunya peperangan. Tu ya. Jadi mereka yang tak mengikut peperangan Badar ni berasa, rugilah kami. Dulu dah kami tak pergi. Jadi mereka beri pendapat Rasulullah, ya Rasulullah, kita perang di luar. Kita perang di luar. Kami juga nak pahala. Mereka nak pahala mati syahid. Adakah orang kita zaman sekarang nak pahala mati syahid? Sebut tak mati pun dah takut dah. Allahu Akbar. Jadi tu pandangan mereka. Pandangan mereka tadi. Baik, walaupun ada sebahagian mengatakan, ya Rasulullah, kita ni masih lemah, pelanggan tak ramai. Kita berada dalam Madinah. Supaya kekuatan kita ni musuh susah sikit nak serang kita. Kita berada dalam tempat kita sendiri. Baik, maka termasuklah Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia fikir lain. Dia fikir lain. Dia fikir dia sengaja je nak tunjuk. Dia pun setuju dengan perang di luar. Perang di luar. Persoalannya, kenapa yang dia setuju kan? Sebenarnya, kalau kita lihat pada ayat yang lain, niat yang tak baik itu memang Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dia nak supaya Nabi SAW, terutamanya sahabat-sahabat yang datang daripada Mekah kan, yang kita sebagai golongan muhajirin, pergi perang di luar, berjumpa dengan musuh yang ramai, musuh yang hebat lagi, biar semua mati di sana, tak balik dah ke Madinah. Itu nampak tak? Tujuannya supaya apa? Maka kalaulah mati ataupun kata kita panggil syahid lah tentera-tentera Islam ni, maka dia akan bebas daripada orang Islam. Sebab tak lain tak bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ni macam orang zaman sekarang lah juga. Macam orang politik nak menguasai Madinah, itulah. Kalaulah Nabi berada lagi, siapa nak pilih dia? Siapa nak sanjung dia? Walaupun waktu itu tak ada pilihan raya lagi dah. Sebab sebelum kedatangan Rasulullah SAW, maka dia di antara orang yang hebat di Madinah. Dia seorang ahli perniagaan. Tapi dia amat sekongkol dengan Pok Yahudi. Pok Yahudi ya. Jadi bila datang Nabi SAW, dia merasa kedudukan dia terjejas. Macam sekarang saya kata sudut politik lah. Dah Nabi SAW macam jadi ketua tu, dah datang. Semuanya hormat dan tunduk pada Rasulullah. Semua kena ikut pada Rasulullah. Dia puasa dia dipinggirkan. Itulah. Dia nak supaya Rasulullah keluar dengan sahabat-sahabat yang daripada Mekah tu, mati belaka, tak balik-balik dah. Ya Allah. Niat jahat tak? Itulah. Jadi itulah dulu Allah cerita tentang munafik kan. Inilah di antara peperangan ni, inilah di antara kita
satu fenomena yang diterajui juga oleh orang-orang munafik ni. Baik. Jadi menurut pendapat jumhur yang dimaksudkan ayat di atas ini peristiwa peperangan Uhud. Ini pendapat yang ramai. Baik, ini dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Hasan Basri daripada tabi'in, kemudian Imam Qatadah dan Imam Sudi ahli tafsir, dan juga yang lain-lain lagi. Baik, peristiwa ni, peristiwa peperangan Uhud ni berlaku pada hari Sabtu dalam bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Tu ya. Jadi kalau kita lihat setahun lah, sebab yang peperangan Badar berlaku dalam bulan Ramadan yang tahun lepas iaitu tahun 2 Hijrah. Kan hari ini bulan Syawal. Jadi setahun. Tahun ya. Okey, baik. Menurut Ikramah, seorang ahli tafsir juga dah, peperangan ini berlaku pada hari Sabtu. Dia kata pada pertengahan bulan Syawal. Tadi hanya ulama ahli tafsir kata bulan Syawal, tak menetapkan, tapi katanya berlaku pada pertengahan bulan. Baik, tuan. Okey, baik. Sebab peperangan Uhud. Dia sebenarnya satu peperangan tu dia ada sebab dia. Ya. Mungkin kita kata peperangan Badar tu apa sebab dia? Dalam peperangan Badar dulu, baik, Rasulullah juga umat-umat Islam yang keluar tu bukanlah target mereka nak perang. Target mereka adalah untuk mengganggu rombongan dagangan. Supaya melemahkan puak-puak musyrikin Mekah. Sebab mereka pergi ke Syam. Syam dia kata Palestin, Syria sana zaman dulu Syam dah. Maka dalam perjalanan balik mereka akan buat juga hasil-hasil untuk orang Mekah, hasil dagangan mereka. Mereka terpaksa melalui Madinah. Nak lagi ke Mekah kena melalui Madinah dahulu. Jadi inilah Nabi SAW mengambil kesempatan untuk mengganggu mereka, untuk melemahkan orang-orang musyrikin Mekah tadi. Baik. Jadi sebab perang Uhud ni adalah keinginan orang musyrik untuk membalas, menuntut balas lah. Menuntut balas di atas terbunuhnya kebanyakan pemimpin-pemimpin mereka di perangan Badar. Ada juga dia perangan Badar tu ada pemimpin mereka tadi. Baik, pada perangan Badar tersebut, perangan Badar unta-unta yang buat barang dagangan, yang pokok musyrikin masa itu yang diketuai oleh Abu Sufyan, yang itu dapat diselamatkan. Hasil mereka dapat diselamatkan. Sebabnya masa itu tentera Islam pun keluar bukan nak berperang. Jadi maknanya mereka sempat beritahu kepada orang-orang di Mekah sana supaya datang cepat untuk menyelamatkan rombongan mereka ini. Baik. Baik, jadi jadi berjayalah puak-puak yang musyrik Mekah tu untuk selamatkan hasil perniagaan mereka tu daripada Syam tadi. Mereka itu diketuai oleh Abu Sufyan. Baik, jadi kemudian anak-anak yang mana ayah mereka terbunuh, tidak, dan pemimpin mereka yang lain yang baki tu, mereka berkata kepada Abu Sufyan, kepada Abu Sufyan, gunakanlah harta ini untuk perang Muhammad. Hasil mereka dapat dalam perniagaan di Syam itu, mereka selamatkan masa perang Badar. Jadi kata mereka ni, baki-baki anak orang hidup, guna harta ini untuk perang Muhammad. Baik, jadi mereka pun gunakanlah untuk belanjakan persediaan keperluan perlengkapan ketenteraan mereka. Baik, lalu mereka mengumpulkan pasukan. Pasukan mereka. Jadi termasuklah setiap kabilah yang bersekongkol kan, puak-puak Quraisy yang musyrikin Mekah itu, mereka hantar utusan mereka. Hinggalah bilangan mereka mencapai 3,000 orang. 3,000 orang. Zaman dulu kalau sebut ribu-ribu tu dah ramai dah. Bukan macam kan. Baik, lalu mereka berangkat. Mereka berangkatlah daripada Mekah. Dan kemudian mereka berhenti berhampiran dengan Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud tu tak jauhlah daripada kota Madinah. Mereka tak masuk kota Madinah. Mereka berhenti di situ. Baik. Setelah selesai solat Jumaat, Rasulullah SAW
Apa solat jenazah daripada seorang yang mati pada Bani Najjar, iaitu namanya Malik bin Amrin. Malik bin Amrin, ya, solat jenazah atas mereka. Baik, kemudian baginda mengajak orang-orang untuk bermusyarat. Ya, untuk musyarat tadi yang saya sebut dah, sebab dia ada dah apa keluarnya apa tentera kafir musyrikin Mekah akan menyerang mereka. Baik, lalu ada baginda berkata, adakah yang Rasulullah tanya kepada mereka ni, adakah kita akan menentang mereka di luar kota ataupun tetap berada dalam kota ni di Madinah? Tu ya, sebagai kalau kota Madinah untuk dibenteng kan. Okey, baik. Baik, Abdullah bin Ubay. Ni saja mula-mula Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia menyusulkan supaya tetap tinggal di Madinah. Tu permulaan dia. Orang munafik takut nak mati. Nampak? Cuba kita tengok sekarang ni tak. Orang yang kita sebab orang munafik dia tahu. Mana? Ya, mati itu benda yang berat bagi dia. Sedangkan orang yang betul-betul Islam, betul-betul beriman, mereka suka mati. Sebab apa? Sebab mereka cepat-cepat nak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu para sahabat Nabi SAW mereka tak takut untuk perang. Ya tak? Tu. Ini juga kita lihat beza sekarang tak? Zaman sekarang pun kalau kita tahu orang yang tak ada persediaan tak ada persediaan kita untuk mati, takut mati. Sebab kita mati takut je dia. Tapi kalau orang yang jaga amalan dia, insya-Allah dia rasa apa? Ketenangan Allah bagi pada dia. Allah. Baiklah. Baik, alasan dia. Alasan katanya, jika orang kafir tetap berada di tempat mereka, tu. Pada tempat mereka, iaitu yang di luar Madinah tadi, maka tu. Mereka berada pada tempat yang tak elok tadi. Yang tak elok, maksud dia tidak menjadi masalah lah kepada mereka di Madinah. Baik, jika masuk kota Madinah, jika mereka masuk kota Madinah, maka mereka ni akan diserang kaum akan diserang tadi. Baik, jadi bagi dia dia bagi strategi dah, katanya lelaki berada di depan. Sementara kaum wanita pula mereka berada di kawasan-kawasan yang selamat, bolehlah mereka tolong, mungkin yang kata apa, guna senjata ke guna batu sebenarnya. Tu. Dan itu kata dia bagi pandangan soalannya apa? Kalau buat begini, soalannya apa? Tentera musyrikin akan gagal untuk tawan kota Madinah. Baik, jadi adapun sahabat-sahabat yang lain. Ni hanya sahabat-sahabat yang lain yang mereka ini tidak sempat mengikut dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar lah. Jadi mereka menyusulkan supaya berangkat untuk menentang tentera musyrikin di luar. Di luar tadi. Baik. Itu yang pandangan bagi sahabat tadi. Baik, kemudian Rasulullah pun masuk ke dalam rumah. Lalu memakaikan baju besi, baju perang. Baju perang tak? Dan kemudian jumpa semula sahabat-sahabat baginda. Baik. Cumanya ada apa? Sahabat-sahabat apa yang menyusul supaya di luar tadi, kemudian mereka rasa kita ni macam tekan Rasulullah. Jadi ada di antara sebagian sahabat yang kata berperang di luar tadi, mereka rasa menyesal pula. Takut-takut apa? Ini akan menyusahkan Rasulullah. Sehinggalah mereka berkata semula kepada Rasulullah, mungkin kita terlalu memaksa Rasulullah untuk keluar menghadapi tentera kafir di luar sana. Baik. Akhirnya mereka ini pun mereka bagi pendapat lain, iaitu mereka menarik semula apa yang mereka susulkan tadi. Jadi kata mereka, wahai Rasulullah, jika engkau kehendaki maka lebih baik kita tetap tinggal di Madinah. Kalau kau nak, ya Rasulullah. Tu. Sedangkan tadi mereka pada asalnya apa? Mereka kata dulu kami tak perang, kami tak dapat pahala dulu. Tu. Baik, lalu baginda pun menjawab. Nabi kata apa? Tidak layak bagi seorang nabi. Mana tak boleh bagi seorang nabi apabila telah pakai baju besinya lalu menanggalkannya kembali. Macam duduk di rumah lah. Kecuali Allah memberikan keputusan yang lain. Itu kalau Allah turunkan apa? Wahyu yang suruh apa? Tak pergi apa? Ke medan peperangan tadi. Baik, kemudian maka Rasulullah pun berangkatlah bersama dengan 1000 orang sahabat. 1000 orang sahabat. Baik dah. Okey.
Jadi maka keluar Rasulullah. Jadi ketika sampai sampai kita hampir kepada kaki Gunung Uhud dah. Tak jauh lah kaki Gunung Uhud. Maka inilah taktik kotor puak-puak munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu merupakan ketua munafik itu. Baik. Jadi dia telah mengajak sahabat-sahabatnya yang munafik juga supaya berpatah balik. Pergi balik semula ke Madinah. Sebab apa? Sengaja dia sebenarnya. Sebab kalau tengok pada ayat lain, ada mereka mengatakan, mereka kata, selalu saya peringatkan, inilah orang munafik. Kata apa? Inna buyutana aurah. Sesungguhnya rumah kita terdedah. Rumah kami terdedah, ya Rasulullah. Siapa nak jaga anak bini kami? Kalau Madinah diserang, kalau Madinah diserang, tak ada orang akan selamatkan anak bini kami. Rumah kami terdedah dengan bahaya. Tu dah. Maka 1/3 tu 1/3 lah 300 orang bersama-samanya. Tu dia sebenarnya tak lain tak bukan, sebenarnya nampak tak, masa itulah dia nak mengucap-kacirkan tentera Islam tadi. Allahu Akbar. Baik, sehinggalah sengaja dia kata apa, seandainya kami yakin bahawa hari ini ada peperangan, kata-kata nista belaka tu, kalau kami yakin ada hari peperangan, niscaya kami akan bergabung bersama kamu. Dia pergi, masa tu dia tak berlaku peperangan lagi, tetapi kami melihat kamu tak berperang pun, lebih baik kami balik. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah SAW bersama dengan baki sahabat tadi terus berjalan. Terus berjalan hinggalah baginda sampai kepada lereng Gunung Uhud. Sampai betul-betul tadi kaki dah. Ni lereng Gunung Uhud tadi. Di tepi sebuah lembah. Sebuah lembah dah. Jadi posisi ini yang Allah ceritakan ni. Dalam ayat tadi dah. Iaitu Rasul mengatur posisi strategik. Iaitu pasukan baginda ni mempelajari Gunung Uhud. Mempelajari Gunung Uhud. Makna Gunung Uhud berada di belakang, mereka ada di depan ni. Okay. Baginda telah mengaturkan. Jadi kata baginda, jangan kamu sekali-kali menyerang sebelum kami bagi arahan. Takut ni ada yang ada yang pergi perang dulu. Baik. Jadi maka Rasulullah bersama 700 sahabat. Sebab satu dia lebih 300 dia kan. Tu puak munafik dah, habis dah. Jadi tinggal ada 700 je. Hak 700 ni yang bersiap sedia untuk berperang dengan Rasulullah untuk menentang orang kafir tadi. Kemudian baginda melantik seorang sahabat, iaitu Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair daripada Bani Amr bin Auf. Jadi sebagai ketua pemanah. Rasul tempatkan di atas pergunungan Uhud itu. Jumlah mereka 50 orang. Dan baginda berpesan kepada mereka. Jadi kata Rasulullah, untuk melindungi kami yang berada di bawah ini, jadi kamu akan memanah tentera berkuda musuh. Tentera berkuda musuh pada hari itu adalah tak lain tak bukan, dia Sayyidina Khalid Al-Walid, yang belum Islam lagi itu, Sayyidina Khalid Al-Walid tadi. Jadi soal pesan kepada mereka, kamu hujanilah tentera berkuda tadi supaya melemah mereka dah dengan anak panah. Tu. Jagalah kami. Nampak tak? Jagalah kami yang barisan depan kamu ni. Tetaplah pada kedudukan kamu itu, biar apa pun yang terjadi, sama ada kami menang ataupun kalah. Tu Nabi pesan. Ini yang penting, nampak tak? Iaitu apa? Kalau kita lihat sini, inilah pesanan daripada seorang ketua. Nampak tak? Tak boleh diabaikan. Sebab tu Nabi kata apa? Sekalipun kamu melihat kami disambar oleh burung, makna kami dah mati dah. Janganlah kamu sekali-kali meninggalkan posisi kamu itu di atas bukit. Nampak tak? Strategi Rasulullah tu amat berkesan sebenarnya. Tu. Baiklah. Jadi kemudian Rasulullah tu
Bapak masang semula baju besi. Sebab baju besi ni ada berlapis-lapis kan. Yang atas dah. Kemudian baginda serahkan bendera perang kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni daripada Bani Abdiddar. Ada. Baik Dan Rasulullah so perintahkan supaya sebahagian anak-anak muda tadi. Masa tu ada anak muda juga untuk turut berjihad di Uhud. Untuk pergi perang tadi. Baik, ada yang Allah ada juga yang Allah tak izinkan. Tu adalah cerita-cerita secara banyak. Kalau cerita ni panjang sangat sebab kita nak pada tafsir ni. Ini saya ambil khulasah sedikit daripada cerita tadi. Baik, hinggalah hinggalah ada pengikut-pengikut dia angkat tentera Islam ni, ada orang golongan tua, ada golongan muda. Baik, dalam peperangan Uhud ni kaum Quraisy jadi mereka ini bersiap sedia dengan 3,000 tu dia. Dengan 3,000 tentera. Baik, nampak tak? Kalau tadi 1,000 hak asal orang Islam kan, patutnya 1 lawan 3 tak? Sekarang ni apa? 700 akan menentang 1,000. Menentang apa? 3,000. Menentang 3,000 tak? 700 menentang 3,000 tadi. Baik, jadi mereka strategi mereka ada yang tengah, kemudian ada kiri kanan tentera mereka. Dan juga masing-masing daripada setiap kumpulan tadi ada 100 pasukan berkuda. Allah, tentera Islam tak? Bukan macam ni lah. Mereka ada 100 pasukan berkuda. Baik, pasukan berkuda di sebelah kanan, hak sekali sayap kanan tu, itu diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Tu. Sementara di sayap kiri pula Ikramah bin Abi Jahal. Anak Abu Jahal kan? Baik. Dan mereka menyerahkan bendera pasukan kepada Bani Abdiddar. Kemudian maka terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Dengan kaum Quraisy itu. Baik itu berlaku peperangan tapi sini saya bukan nak cerita semua dah. Tapi kita ambil ayat semula. Sebab tu Allah cerita ini antara permulaan dia. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Dan ingatlah peristiwa ya Muhammad ketika kamu berangkat pada hari itu hari yang berlaku peperangan dari rumah kamu, kamu meninggalkan keluarga kamu dan menempatkan orang-orang beriman pada beberapa posisi tempat untuk perang. Ada atas bukit, ada di lereng bukit. Iaitu masing-masing engkau yang Muhammad, engkau tempatkan mereka. Ada di sebelah kanan ada dan sebelah kiri. Gunung Uhud tadi. Dan juga serta yang lain, Saul letakkan di atas puncak bukit tadi. Tentera pemanah tadi. Yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Baik. Jadi sebenarnya ni Allah Ta'ala yang memberi ilham atau wahyu kepada Nabi SAW. Sebab tu Allah jelaskan wallahu sami'un alim. Dan Allah Ta'ala mendengar. Iaitu mendengar apa yang kamu perancangkan. Alim lagi maha mengetahui. Iaitu terdapat apa yang dalam hati-hati kamu itu. Sebab ada yang iman hak sebenar, bersama Rasulullah 700 orang dan ada pula yang munafik 300 orang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik. Tu. Baik. Jadi kemudian Allah Ta'ala ceritakan pula. Tengok ayat seterusnya. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ini jadi Allah jelaskan, ketika dua golongan dari kamu ingin mundur kerana takut. Tafsyalah kerana takut dah. Padahal Allah Ta'ala lah penolong bagi kedua golongan itu. Baik, oleh kerana itu hendaklah orang yang beriman, orang mukmin bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Baik, cuma saya nak ambil balik bercerita tadi. Jadi bila berlakunya peperangan pada yang tahap yang pertama tadi, jadi tentera Islam ni seolah telah menang dah. Telah menang dia. Jadi orang tentera kafir tadi ada tinggal barang-barang mereka, ada lari dan nak selamatkan diri. Maka sahabat-sahabat yang biasalah mereka akan mengumpul semula harta-harta tadi sebagai harta ghadimah kan. Sementara yang berada di atas puncak bukit sana yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair, mereka pun hanya lihat dia pada mula. Sebab tu mereka melihat sahabat-sahabat di bawah dah tak berperang dah, duk kutip harta,
Jadi sebahagiannya turun. Sedangkan Abdullah bin Jubair kata, ingat pesanan Rasulullah, ingat pesanan Rasulullah. Tapi mereka buat lupa pula. Ini ujian ya. Nampak tak? Mereka dah tak taat pada ketua mereka dah. Sedangkan Abdullah bin Jubair ni, subhanallah, taat daripada Rasulullah ya. Sampai dia akhir sekali orang yang duduk di atas itu. Memang dia syahid di atas bukit, atas gunung Uhud. Dah tinggal berapa orang lagi. Sebabnya tentera berkuda musyrikin yang ketua adalah Khalid Al-Walid tadi. Dia perasan di atas sana mereka telah turun sebab nak sibuk dengan kumpul harta tadi. Dia pusing belakang sana, dia naik daripada atas, dah tentera pemanah Islam ada sedikit saja, maka mudah dia. Syahidlah situ Abdullah bin Jubair dan berapa orang sahabat yang tinggal. Sebab yang lain dah lari untuk atau turun untuk mengumpul harta yang ditinggalkan oleh tentera musyrikin tadi. Allahu Akbar. Baik, jadi yang di bawah ini mana? Bila mana mereka tadi ada sibuk mengumpul lah, mari pada atas sana, jadi maka terpecahlah jadi dua puak sini. Tu yang Allah jelaskan, ketika dua golongan daripada kamu. Sebab apa tak? Jadi dua golongan. Hak satu puak tadi bersama Rasulullah hanya ada beberapa orang. Yang hak satu lagi dah nak kena lagi menyelamatkan diri pula. Tu dia. Sebab apa? Mereka lagi sekarang takut. Yalah. Dah tentera mereka selama terkepung. Tu dia. Ya. Yang tinggal hanya Rasulullah dengan apa? Inilah yang peristiwanya kita yang kita dengar atau cerita dah. Yang orang kafir tu dia gali lubang kan, Rasulullah jatuh tu, patah gigi Rasulullah itu. Dan ada beberapa orang sahabat saja bersama Nabi SAW. Inilah di antara sahabat-sahabat yang mempertahankan Nabi SAW. Maka di antara mereka ini adalah Asyarah Mubasyarah. Tu ya, di antara mereka adalah 10 antara 10 orang yang dijamin syurga itu. Tu nama-nama mereka naik tu, di antaranya mereka lah yang menjadi benteng. Benteng lah. Mereka sanggup panah-panah yang daripada musuh tu, mereka lah jadi benteng supaya tak kena Nabi SAW. Biarlah mereka syahid, tetapi Islam terus berkembang. Nabi SAW atau terus hidup untuk bawa agama Islam. Subhanallah. Cintanya sahabat kepada agama, cinta sahabat kepada Nabi SAW. Cuba lihatlah. Ya, sanggup mereka hinggalah menitiskan darah. Ya Allah, kita di hari ini, ya Allah, ya, bukannya teruk sangat. Nak datang ke masjid pun Allah susah dah. Sedangkan inilah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ke? Sunnah baginda besar sekali, solat berjemaah. Bila orang Islam solat berjemaah, insya-Allah Islam akan kuat semula. Agama Islam dapat diamalkan dengan mudah. Ya, kalau dekat rumah sembahyang pun belum tentu lagi dah. Allah baru lewat. Allah Akbar. Baik, Imam Bukhari dia riwayatkan daripada sanad daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ayat ini katanya berkenaan dengan kami. Tu kata sahabat ni lah, yang ketika itu ingin mundur, ingin lari, nak lari dah dia kata, daripada dua kelompok. Atau bagaimana dua kelompok dah, iaitu satu kelompok daripada Bani Harisah dan satu kelompok lagi daripada Bani Salamah. Dia kata seandainya tidak turun ayat ini, maka kami tak akan pernah berasa senang. Tak akan berasa. Maksud dia, kalau tak turun ayat ni kami akan berasa bersalah selama-lamanya tu. Allahu Akbar. Pada hadis yang lain pula, Sufyan Sufyan radhiyallahu anhu salah seorang perawi hadis dia riwayatkan dengan lafaz katanya, aku tidak merasa gembira bila ayat ini tidak diturunkan. Mereka mungkin bersedih. Maksud dia, ayat yang menggembirakan ini adalah apa? Tu yang Allah sebut dah, wallahu waliyuhuma, padahal Allah lah penolong bagi kedua golongan itu. Ya. Baik, itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi ketenangan kepada mereka. Ketenangan pada mereka walaupun tentang Islam dah kucar-kacir. Ya, bayangkan daripada 7 orang dah. Daripada 700 50 dah di atas puncak bukit kan. Baki lagi dibagi lagi. Ya, sebab dalam teknik peperangan dia ada tengah, kemudian dia ada sayap kiri kanan. Tu ya. Seolah macam orang tahu di padang bola lah kan. Dia ada penyerang, kemudian dia ada wing ya. Sayap kanan sayap kiri tadi. Allahu Akbar. Baik ya.
Jadi itulah dia, Allah Taala beri ketenangan, ketenangan kepada mereka tadi. Itulah yang di antara sahabat ni kata, kalaulah ayat ini tak turun, nampak, mereka tetap akan terus puasa kecewa tadi. Allahu Akbar, ya. Jadi itulah kalau sampai situ, kalau kita lihat daripada ayat ini, ya, itulah dua ayat tu je Allah nak cerita tentang peperangan Uhud tadi, tapi mengambil iktibar pengajaran. Nampak tak, ya? Yang pertama lagi, nampak apa yang diletakkan oleh Rasulullah tadi, terutama, ya, sahabat-sahabat yang berada di atas puncak bukit tadi. Rasulullah beritahu dah, amanah Rasulullah, wasiat Rasulullah dah, apa jadi pada kami menang ke, kami kalah ke, jangan kamu turun, duduk di atas. Tak. Okey tak, ya? Itu yang pertama dah. Yang kedua dah, Abdullah bin Abdullah ni, bukan Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Jubair yang menjadi panglima, komander di atas bukit itu. Kena dia peringatkan pula sahabat-sahabatnya, ingat pesanan Rasulullah, kita jangan turun, tapi turun juga. Nampak tak? Itu di antara punca kita nampak macam seperti kekalahan bagi tentera Islam. Baik. Jadi orang tahu, kalau kita sekarang ni, kalau sejarah semua kata tentera Islam kalah belaka dalam peperangan Uhud. Cuma sebagian ulama pula bukan kata dia bersetuju dengan mereka. Dia tak bersetuju. Sebabnya ini pun saya pernah cerita dulu. Baik, ya. Apabila orang tahu dah petang hari dah, tentera-tentera kafir musyrikin tadi, mereka walaupun orang kata nampak seolah macam menang tadi, kemudian mereka terus berundur balik ke Mekah. Nabi SAW pun kembali semula ke Madinah, bagi rawatan pada orang yang sakit dan sebagainya. Keesokan hari pula, keesokan hari pula Nabi kumpul semula, siapa yang keluar perang semalam, yang tak keluar jangan ikut. Sama ada hak luka tak luka ke, ataupun dia jadi tempang ke, mari kita keluar semula, kita pergi semula kita kejar semula tentera kafir Mekah. Bukan Rasulullah keluar. Rasulullah keluar semula. Syarat dia, hak yang tak keluar pergi perang jangan. Kami tak nak hak yang baru, kami nak hak semalam juga. Tu, ya. Hak yang tak berapa ramai tu kan. Jadi keluarlah mereka menuju ke Gunung Uhud semula, nak perjalanan ke Mekah lah, tapi tak sampai ke Mekah lah. Maka Rasul dapat kabar tentera-tentera kafir telah pun balik. Itulah pendapat yang kedua, mengatakan tentera Islam tidak kalah. Sebab apa? Hari kedua Rasul keluar semula. Ya, tetapi tak jumpa dengan tentera kafir, maka tidak berlakunya peperangan. Tu. Baik, ini saya ringkasan dia daripada cerita peperangan Uhud. Dan ayat yang akan datang pula, iaitu kembali semula kepada peperangan Badar. Peperangan Badar. Sebab tu kita kena fahamlah, kenapa Allah Ta'ala cerita peperangan Badar dulu, sedangkan peperangan Badar berlaku dulu. Baik, kita kena fahamlah, setiap yang ini semuanya Allah Ta'ala bagi dia ada hikmah dia. Ada hikmahnya. Seolah kita kata, kenapa cerita jadi terbalik-balik kan? Hak kemudian didahulukan, hak yang dahulu dikemudiankan. Sebab ini bukan masuk Al-Quran, ya. Ya. Kalau kita nak lihat, cuba kita lihat tak, cerita yang hampir lengkap, tapi bukan 100% lah. Cerita siapa? Cerita Nabi Yusuf AS, sebab satu surah hak tu je. Nampak tak? Tapi sebenarnya cerita yang paling banyak sekali cerita Nabi Musa. Tapi pada surah-surah yang berlainan belaka, cerita dia masa kecil, nampak tak? Pada surah lain cerita dia masa dia bersama dengan Firaun masa dia remaja, kemudian selepas dia mendapat wahyu, semua pada surah-surah yang lain belaka. Nampak tak? Tapi ataupun semua tu kita kena faham, bukan nak cerita daripada A sampai ke Z, tapi semua tu kita mengambil pengajaran yang iktibar, ya. Apa yang Allah Ta'ala nak, itu yang kita pegang dan kita amalkan. InsyaAllah kita akan menjadi dunia dan akhirat. Baik, jadi insyaAllah, jadi kita sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik pada kita lah. Sebab dalam peperangan Uhud ni, nampak tak? Yang pertama sekali bagi kita umat Islam lah, taat kepada ketua tadi lah. Taat kepada ketua, ya. Macam sekarang panggil taat kepada pemimpin lah. Tapi ingatlah, sebab Nabi SAW kata lah,
La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu tak boleh, ha? Tiada sebarang ketaatan. Tak ada sebarang ketaatan kepada siapa saja dah. Kepada ketua kepada siapa? Kalau dia mengajak buat maksiat kepada Allah Taala. Itu tak ada. Sekarang mana dia bagi perintah untuk yang baik untuk dunia akhirat, insya-Allah kita boleh ikut. Selain daripada itu tak boleh ikut. Itu kita yang pertama. Yang keduanya, nampak tak? Inilah peranan orang-orang munafik, betapa bahayanya mereka. Mereka ni nak memecah belahkan umat Islam. Zaman Nabi SAW, nampak? Sebenarnya sampailah sekarang. Allahu Akbar. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama besar, ada yang ceritakan tentang orang munafik, tidak. Baik, maka di antaranya kata Hasan Basri rahimahullah, katanya orang munafik zaman Rasulullah, mereka ini tak nampak. Sebab apa? Mereka ni sembunyi-sembunyi. Tapi kita zaman kita, orang munafik ini amat jelas. Allahu Akbar. Itu saya nak bagi orang tahu gambaran apa? Orang munafik zaman sekarang dia tak kira lah. Tak ada takut-takut macam zaman Nabi SAW. Cuba lihat zaman Nabi SAW, kalau siang hari mereka tu cepat-cepat datang ke masjid sembahyang dengan Nabi. Tak nak tunjuk mereka ni orang munafik. Malam tak apalah, Nabi tak nampak. Mereka tak mari, tak nampak. Cuba kita lihat sekarang ni. Siang pun tak mari, malam pun tak mari. Itulah benar kata Hasan Basri lah. Zaman Nabi SAW, orang munafik ni seolah macam apa? Dia macam malu-malu sikit dah. Dia tak menonjolkan diri. Tapi zaman kita, dia kata zahir, nyata. Tapi jangan pula kita tuduh, awak ni munafik mana? Itu tak boleh lah. Ya tak? Semua itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan Allah Taala ketang bagi kita dapat jadikan panduan pengajaran, dapat ambil iktibar untuk kita amalkan dan dapat tawarkan kepada sahabat-sahabat yang tiada di sini. Wa lahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan. Ada tanya apa? Tak ada. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin sakin. Allahumma nas'aluka khairan ma sarqa ibadah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'al Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan wa fis sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatir rahmin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma zid 'amalan nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zid 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.